Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini murid-murid kita teruskan tugasan kita. Aktiviti 5 muka surat 43. Okey, kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan. Kemudian bina ayat. Okey, hari ini kita kena bina ayat menggunakan penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang telah disediakan. Kita bina ayat berdasarkan aktiviti yang ada dalam gambar itu. Kita tengok di sini dulu ya. Lilin gitar semula. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat lilin. Ini contoh beberapa lilin yang telah siap. Saya menggunakan bahan-bahan terpakai. Okey, dia akan membina sebuah lilin gitar semula menggunakan bahan-bahan terpakai. Okey, bahan-bahan terpakai ini adalah yang dimaksudkan objek-objek yang diberikan. Okey. Tu hari ini kita kena kenal pasti dulu penjodoh bilangan, objek dan juga bilangan objek yang digunakan. Okay, tengok jadual ni ya. Okay, penjodoh bilangan. Kita tengok yang pertama, botol. Okey, penjodoh bilangan botol, objek yang sesuai ialah minyak masak. Berapakah bilangan objek di situ? Ya, sebotol. Maksudnya ada satu. Jadi kita letaklah sebotol. Okey, seterusnya utas. Okey, objek yang sesuai ialah benang. Okey, ada berapa benang di situ? Ya, satu juga sama seperti botol tu. Kita letaklah seutas. Okey, seterusnya biji. Apa objek yang sesuai? Ya, gelas. Berapa gelas di situ murid-murid? Ya, ada 2 biji gelas. Jadi bilangan objek yang kita letak 2 biji. Okey, untuk penjodoh bilangan yang seterusnya ialah batang. Apa yang sesuai? Objek yang sesuai? Ya, krayon. Ada berapa krayon? Ada 5. Kan? Ada 5 batang krayon. Jadi, bagaimana kita mau tulis sana? Kita ganti dengan perkataan yang lebih sesuai iaitu beberapa. Okey, seterusnya penjodoh bilangan berkas. Okey, berkas ini maksudnya benda yang diikat bersama, yang banyak. Okey, yang sesuai di sini adalah lidi. Batu tu tidak sesuai ya sebab dia tidak diikat. Okey, boleh nampak tu beza dia. Nanti ada yang bertanya, tu batu pun banyak juga. Cuba tengok, batu tu tidak diikat. Lidi tu diikat. Okey, bilangan objek yang sesuai adalah seberkas. Okey, seterusnya adalah ketul. Okey, ketul yang sesuai di situ adalah batu. Apa bilangan objek yang kita perlu letak yang sesuai untuk kita bina ayat? Ya, beberapa. Okey, jangan lupa juga untuk isi di sini. Okey, lilin ini menggunakan penjodoh bilangan sama seperti krayon, iaitu batang. Okey, sekarang kita masuk untuk membina ayat. Kita kena bina ayat menggunakan penjodoh bilangan dengan objek untuk bina satu ayat yang lengkap. Ayat itu pula perlu sepenuhnya menggunakan gambar yang ada kita nampak di situ. Mesti ada kaitan ya. Jangan bina ayat yang tidak ada kaitan dengan aktiviti yang dijalankan. Okay, contoh ni. Saya menggunakan sebotol minyak masak yang terpakai. Jangan kamu letak ya, emak membeli sebotol minyak masak di kedai. Tidak ada kaitan dengan gambar ini. Kita mesti buat menggunakan gambar ini. Mesti ada kaitan. Kena ingat ya murid-murid? Okey. Boleh letak nama ya, tapi cikgu letaklah saya supaya senang sikit. Okey, nombor 2. Saya menyediakan seutas benang. Sama juga kita kena bina ayat mesti guna. Tengok gambar di sini. Okay. Nombor 3. 2 biji gelas ini akan kita jadikan acuan. Okey, betul ya. Seterusnya, beberapa, ini cikgu mintalah jasa baik murid-murid semua untuk isikan tempat kosongnya. Isi ya, jangan kamu tulis bulat-bulat begini. Ada setengah murid dia tulis semula, beberapa dia kasih garis, krayon diperlukan sebagai dia gariskan. Cikgu sengaja kosongkan, cikgu mahu kamu meletakkan jawapan yang sesuai. Okey, nombor 4 ni, beberapa. Apa penjodoh bilangan untuk krayon? Betul, batang. Diperlukan sebagai, krayon kita selalu biasa guna untuk apa? Krayon tu apa? Selalu kita guna dalam subjek pendidikan seni. Digunakan sebagai pewarna. Okey. Nombor 5.
Saya menyediakan, menyediakan apa? Lidi tu tadi penjodoh bilangannya apa? Ya, seberkas lidi yang telah dipotong. Bila dipotong, maksudnya lidi tu semakin panjang atau pendek? Pilih ya. Letak di situ. Untuk yang terakhir, beberapa, apa sesuai penjodoh bilangan untuk batu? Cikgu sudah letak di atas. Akan digunakan sebagai, cuba fikir, batu tu untuk apa? Selalu kita guna untuk apa? Boleh? Boleh murid-murid? Ya, selalu kita macam akuarium tu, batu tu untuk apa? Untuk melihatkan benda tu menjadi cantik. Jadi batu tu sebagai hiasan. Itu sejak untuk hari ini. Cikgu harap semua murid-murid faham apa yang telah cikgu sampaikan. Selamat mencuba dan terima kasih.